surah Maryam. Tertib surah di dalam Quran yang ada ialah yang ke-19. Bilangan ayatnya 98. Bilangan rukuknya 6. Makkiyah atau Madaniyah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Tertib turun ialah yang ke-44. Bilangan paragrafnya ada 6 semuanya. Lebih dahulu kita tengok mesej utama surah ialah ringkas saja, tinggalkan akidah Trinity dan pilihlah akidah Tauhid yang murni. Daripada mesej utama tu dah tahu dah. Lebih banyak tumpuan perbincangannya berkenaan dengan orang-orang Kristian ataupun agama Kristian. Sebab yang percaya kepada tiga Tuhan ni ialah orang-orang Kristian. Kita ada 6 paragraf di sini. Paragraf yang pertama bermula dari ayat 1 hingga 15. Di dalamnya tersebut kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sebab-sebab keperluan kepada anak. Paragraf yang kedua ayat 16 hingga 20, kisah Maryam dan Nabi Isa. Paragraf yang ketiga ayat 21 hingga 50, Nabi Ibrahim juga pembawa akidah Tauhid. Paragraf 4 ayat 51 hingga 63, Nabi-Nabi yang lain juga membawa akidah Tauhid. Ishak, Yaqub, Musa, Harun, Ismail, Idris. Setiap orang yang bertakwa berhak mendapat syurga. Paragraf yang kelima, itu seruan Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ancaman neraka dan pembatalan pemikiran ketua-ketua kafir Quraisy. Paragraf 6 bermula daripada ayat 84 hingga 98. Di sini ada ayat-ayat yang menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil tasliyah, ayat-ayat tasliyah. Dan ancaman, ayat inzar, berupa inzar terhadap orang-orang musyrikin bahawa hukuman kerana kesyirikan boleh juga berlaku dalam bentuk kebinasaan di dunia. Itu yang terdapat di dalam paragraf yang ke-6 antara ayat 84 hingga 98. Baik, kita bincangkan tentang zaman diturunkan surah ini. Surah Maryam adalah satu surah Makkiyah. Ia diturunkan sebelum hijrah ke Habsyah lagi, yang berlaku pada tahun kelima kenabian, ketika orang-orang Islam menjadi mangsa kezaliman dan kekejaman orang-orang musyrikin Mekah. Para sahabat yang akan berhijrah ke Habsyah kali dididik untuk menghadapi orang-orang Kristian di Habsyah. Maka surah yang membimbing mereka bermujadalah dan berdiskusi dengan ahli kitab diturunkan. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah membaca surah ini di hadapan Raja Najasyi. Mana kita mengetahui masa turun surah ini penting, penting. Walaupun kita tidak panjangkan di sini, tapi perlu benda tu untuk perbincangan tafsir seharusnya diketahui terlebih dahulu bila turun. Kalau kita kata dia tak turun lagi misalnya, tak benar sabar. Sebab apa? Dalam peristiwa tu di hadapan Raja Habsyah tu, Najasyi tu, Ja'far telah baca dah surah ni. Jadi kita tak boleh kata tak turun lagi. Maknanya sebelum dia berhijrah ke Habsyah tu sudah ada dah surah ni. Hijrah ke Habsyah tu berlaku pada tahun kelima kenabian, di mana sahabat lelaki dan 20 orang perempuan telah berhijrah ke sana. Jadi sesuailah surah ini turun sebelum tu sebagai persediaan. Kalau kita tengok mesej utama tadi pun supaya meninggalkan akidah Trinity. Akidah Trinity ni dipegang oleh orang-orang Kristian. Dan raja serta rakyat dia pada ketika tu di Habsyah tu, ni orang panggil Habsyah lagi, setengah-setengah tu panggil Ethiopia. Habsyah tu lah, beragama Kristian pada masa tu. Dan Raja Najasyi seorang yang bertuah kerana walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah memeluk agama Islam dan memberi peluang yang begitu istimewa kepada orang-orang Islam di sana. Dan bila dia meninggal dunia, Nabi SAW menyembahyangkan jenazahnya. Itu bukti memang dia Islam. Dan perkahwinan Rasulullah dengan Ummu Habibah
yang pada ketika itu berada di Habsyah, juga dengan mas kahwinnya diberikan oleh Raja Najasyi bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah, itu antara mas kahwin yang paling banyak diberikan kepada, tak pernah adalah isteri-isteri yang lain sebanyak tu, sebab raja yang bagi. Raja tu memeluk agama Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah ke sana, tidak pernah berhijrah. Orang-orang yang pergi ke sana tu baru pergi berhijrah ke Madinah pula pada tahun ke-7. Pada tahun ke-7. Jadi perlu kena tahu sirah tu. Jadi kalau ada orang kata apa-apalah, misalnya Asma binti Umais. Asma binti Umais isteri Ja'far pada ketika itu. Isteri Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Hasan dikatakan lahir pada tahun ke-3 Hijrah. Dan yang menyambutnya, ini benda ni dalam kitab Sirah Ahli Sunnah pun begitu, dalam kitab Sirah Syiah pun begitu. Yang menyambutnya ialah Asma binti Umais. Begitulah dikatakan. Maka kita faham tak betul sejarah tu. Tak betul cerita tu. Sebab apa? Asma binti Umais tak ada di Madinah. Tahun yang ke-3 Hijrah maksudnya. Lahir. Dikatakan begitu. Dikatakan begitu. Lepas tu dikatakan yang menyambut kelahirannya ialah Asma binti Umais. Asma binti Umais ni isteri kepada Ja'far. Dia pergi bersama Ja'far ke sana. Memang jelas dalam hadis Bukhari ada sebut bahawa dia tahun yang ke-7 baru sampai ke sana. Jadi macam mana dia boleh menyambut Sayyidina Hasan pada tahun yang ke-3, atau katalah pada tahun yang ke-4 pun. Macam mana sedangkan dia tak ada? Itu pentingnya tahu sirah tu. Pentingnya tu, barulah kita tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Dia termasuk di antara sahabat perempuan yang berhijrah ke sana, Asma. Itu penting kita tahu masa turun sesuatu surah tu. Banyak perkara lah yang dapat diambil manfaat daripadanya. Sama juga misalnya kalau orang kata Ja'far tu ada lagi pada tahun yang ke-10 pergi haji wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak betul, tak boleh. Sebab sejarah ada, sejarah diketahui. Dia telah meninggal dunia bila balik pada tahun yang ke-7, tahun yang ke-8 pergi perang Mu'tah. Mu'tah di Jordan sekarang ni, dan dia terbunuh di sana. Maknanya tak ada. Jadi itu penting kena tahu sirah tu. Dan selepas itu Asma binti Umais ni dia jadi isteri kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila Abu Bakar meninggal dunia, Asma binti Umais tu kemudian jadi isteri kepada Sayyidina Ali. Itu cerita. Perkaitan surah Maryam dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Ayat terakhir surah Al-Kahfi yang telah berlalu sebelum surah Maryam menjelaskan akidah tauhid dengan firman Allah, innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang esa. Dan manusia dilarang melakukan syirik dalam ibadat. Syirik dalam ibadat. Maknanya sembah yang tu, sembah Tuhan pun sembah juga. Allah pun sembah juga. Yang lain-lain pun sembah juga. Itu tak boleh, dilarang. Mesej utama surah Maryam ini pula ialah menolak akidah Trinity, atau kita panggil Melayu panggil Tritunggal, dan membuktikan kebenaran akidah tauhid. Itu perkaitannya. Mana kalau surah Al-Kahfi sebelum ni di ujung dia tu disabitkan, disebutkan dengan jelas kebenaran akidah tauhid. Lepas tu dalam surah ni dia sebutlah tak betul pula. Lawan kepada tauhid ialah syirik. Antara yang mengamalkan syirik ni bukan kafir Quraisy saja, orang-orang lain, ahli kitab juga mengamalkan syirik juga dengan meninggalkan Tuhan itu. 2. Disebutkan di permulaan surah Al-Kahfi bahawa salah satu tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk mengingatkan orang-orang Kristian tentang kesilapan akidah mereka. Awal surah Al-Kahfi lagi sudah sebut dah. Sudah bayangkan dah secara ringkas. Ayat 4, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran juga mengancam orang-orang yang katakan Allah ada anak, mengambil anak. Jadi siapa yang ada anak? Yang kata ada anak? Orang Kristian. Itu kesesuaian surah. Kesesuaian, kesinambungan surah nampak sangat. Kaitannya sangat rapat surah Al-Kahfi dengan surah Maryam. Kalau kita tengok, nampak comel lah. Comel sangat. Di dalam surah Maryam ini pula terdapat ayat-ayat seperti ayat ke-35 berikut. Ma kana lillahi
yattakhidha min waladin subhanah. Sama tu. Dalam ayat Al-Kahfi, qalu, mereka kata, ittakhadallahu walada. Allah telah mengambil anak. Allah ada anak. Dalam surah ni, ayat ke-35, ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanah. Takkanlah Allah, ataupun Allah tidak akan mengambil mana-mana anak. Allah tidak perlu kepada anak. Maha suci dia. Maha suci Tuhan daripada mengambil anak, mempunyai anak. Tuhan ni bahasa jenis tidak beranak. Jadi supaya tu sama tu antara surah Al-Kahfi dengan surah Maryam ini sangat rapat. Ayat dia, perkataan dia pun lebih kurang sama. Nampak sangat hampir tu masa turunnya pun. Dan ayat ke-92 yang membuktikan Allah tidak mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Tidak seyogianya, mustahil. Kalau kata ma yanbaghi mengikut qawaid tafsir. Kalau bahasa biasa ni, tidak seyogianya, bukan tidak seyogianya, mustahil. Kalau Allah dikatakan gini, seyogia ni, kalau orang lain seyogia, Allah tidak. Maknanya mustahil Allah mengambil anak. Ar-Rahman itu mengambil anak. Jadi tumpuannya ke situ. Allah tidak ada anak. Sebab apa? Orang Kristian dulu tekan Allah ada anak. Kalau ada anak, maknanya anak ni dia menyerupai bapak dia. Anak lembu serupa dengan ibu lembu lah. Bapak lembu. Anak apa dia kata? Anak semut. Sama lah, serupa dengan ibu dia, serupa dengan bapak dia. Anak orang begitulah. Jadi Allah ni serupa orang kah? Dia akan timbul macam-macam. Dan untuk apa Allah ada anak? Macam-macam timbul masalah akidah lah. Untuk apa Allah ada anak ni? Kalau manusia nak anak, untuk apa? Kita boleh faham lah. Allah untuk apa? Jadi situ perginya. Jadi orang Kristian susah dia nak jawab waktu. Akhir sekali dia kata Allah hantar anak, mengorbankan anak dia untuk menembus dosa manusia. Jadi sebanyak-banyak manusia yang ada dalam dunia ni dulu hingga ke kiamat, dosanya ditebus oleh Nabi Musa. Itulah kesian belas Tuhan, rahmat Tuhan kepada manusia kononnya. Dia kata begitu. Jadi Tuhan boleh mati pula. Kalau kita kata tidak semua Tuhan mati, ialah sebahagian ada juga mati. Macam mana Tuhan boleh mati? Banyak perkara lah. Itu tak betul. Jadi bila Ja'far ni pergi baca ayat ni, cerita tentang Islam, raja tu sampai masuk Islam. Sampai begitu sekali. Dia pun kata macam tu lah yang munasabah yang betulnya. Lalu dia masuk Islam. Dan rakyat dia pun ramai lah yang masuk Islam. Itu ceritanya. Sampai sekarang ni, Ethiopia tu ataupun Habsyah tu memang negara Islam lah. Memang negara Islam. 3. Dunia hanya perhiasan untuk sementara waktu. Yang benar-benar kekal ialah amal soleh. Di dalam surah Al-Kahfi tersebut ayat di bawah ini, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak, harta benda dan anak bina ini adalah perhiasan hidup dunia. Yang kekal hanyalah amal soleh. Itulah yang lebih baik di sisi Tuhan. Dilihat dari sudut pahalanya dan dilihat dari sudut harapan manusia. Ya, kalau manusia nak harap, itu lebih baik lagi. Ayat 46. Ia jelas menunjukkan kehidupan dunia hanyalah perhiasan sementara. Yang kekal dan berguna di sisi Tuhan hanyalah amalan soleh. Itu dalam Al-Kahfi. Di dalam Maryam ni pun gitu juga. Lebih kurang sama, tapi dalam bentuk yang lain. Maksud dia tu lebih kurang sama. Ayat tu rupanya lain. Inilah kita panggil tasrif. Tasrif. Dalam Quran ini digunakan tasrif. Bukan tasrif yang kita belajar dalam saraf tu. Tasrif ni nak cerita satu benda tapi macam-macam cara dia guna. Gaya bahasa tu. Ayat tu tidak sama. Tapi maksudnya sama. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Itu beza sikit. Itu bezanya. Tapi menceritakan perkara yang sama. Maknanya amalan kita yang berkekalan itulah yang lebih baik sebenarnya. Dan dunia hanya untuk sementara sahaja. Bukan bermakna kita tak boleh ambil dunia. Boleh, dunia tu tak dapat tidak, kena ambil juga. Tapi yang tu kena utama, keutamaannya. Jangan putuskan hubungan dunia dengan akhirat.
Kita nak buat amal kebajikan, amal soleh ni pun dalam dunia ni juga. Tak ada dah peluang di lainnya. Sini lah. Cuba kita tengok al-baqiyatus salihat. Sana pun ada, sini pun ada. Jadi munasabah lah. Sesuai lah kalau dua surah ni memang dekat kedudukannya. Seperti yang kita dapati. Nombor 4 di dalam surah Maryam, akidah tauhid dibuktikan berdasarkan sejarah kehidupan Nabi Isa dan beberapa orang Nabi yang lain. Di dalam surah Taha akan datang, dikemukakan kehidupan Nabi Musa yang jelas memperjuangkan akidah tauhid. Ini dengan surah kemudian pula, tadi dengan surah sebelum. Jadi perkaitan surah ini dengan surah kemudian. Dari sudut mana? Dari sudut kalau surah Maryam membuktikan akidah tauhid berdasarkan dalil-dalil tarikhi, orang panggil. Dalil-dalil tarikhi, mana dalam bentuk sejarah. Dalil-dalil berupa sejarah. Sejarah siapa? Sejarah Nabi Isa. Adakah Nabi Isa itu mengajarkan syirik? Adakah Nabi Isa itu mengajarkan dia anak Tuhan? Atau mengajarkan dia satu daripada tiga Tuhan? Jawabnya tidak ada. Bahkan Nabi Isa juga Islam. Memperjuangkan akidah tauhid. Kalau tengok kepada anak-anak buah dia, sahabat-sahabat karib dia, sahabat-sahabat setia dia, mereka mengaku mereka Islam. Mereka Islam. Kalau dilihat dalam surah Taha pula, surah Taha dikemukakan sejarah hidup Nabi Musa. Sejarah hidup Nabi Musa itulah sebaik-baik dalil atau bukti tentang benarnya akidah tauhid dan tidak benarnya akidah syirik. Benda ni kita kata, selalu sebut. Sebab manusia ni memang mana-mana pun, kapal sekarang ni memang teruk masalah syirik ni. Tak ada yang selamat. Tak ada yang selamat. Manusia ni daripada dulu lagi sampai sekarang ni tak selamat dalam masalah kesyirikan ini. Sedangkan syirik itu bahaya sangat. Jadi perlulah cerita. Sebab itu tidak ada satu surah pun, walaupun surah tu lebih banyak tumpu kepada benda ni, dia tetap akidah tu tetap ada. Itulah Islam. Kita pun orang Islam ni pun dalam semua muamalah kita, muamalah macam-macam, dia kena ada akidah. Orang Islam adalah umat akidah. Tak mungkin tak ada akidah di mana-mana pun. Tapi dibuktikan melalui sejarah hidup Nabi Musa. Sejarah hidup Nabi Musa membuktikan akidah tauhid itulah yang benar. Dia pun memperjuangkan tauhid. Jadi kenapa kita nak pilih ajaran yang lainnya? Dan kalau Nabi-Nabi ni orang baik-baik, manusia yang terpilih pun pilih tauhid, apa kita nak pilih syiriknya? Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Gaya bahasa yang aneh dan luar biasa digunakan di dalam surah Maryam sebagai dalil-dalil kebenaran ajaran tauhid. Ini dia berbeza sikit. Ini dia berbeza sedikit. Dalil dia tu, cara dia kemukakan macam lain. Ini pun termasuk dalam tasrif. Tasrif juga. Tasrif yang kita sudah bincangkan. Walaqad sarrafna fil kitab. Tasrif lah tu. Dia nak kemukakan benda yang sama, tapi cara dia tu lain. Berbeza dengan surah-surah lain. Bermakna cara ini merupakan kata kunci lah. Kata kunci lah. Dan tema utamanya ialah membuktikan kebenaran tauhid. Nak menghapus, menolak akidah syirik. Itulah temanya. Perkataan burhan. Qul hatu burhanakum. Burhanakum. Misalnya dalam ayat yang lain. Bawakan bukti-bukti kamu. Atau ayat. Inna fi dzalika la ayatan. Misalnya. Ayat. Tidak digunakan di dalam surah Maryam. Padahal itu juga memberi makna bukti. Tanda kebesaran Allah. Tapi tidak digunakan dalam surah Maryam. Untuk membuktikan perkara yang sama, dia guna perkataan lain. Itu yang istimewanya surah Maryam. Berbezanya daripada surah-surah lain. Ia sebaliknya menggunakan gaya bahasa yang aneh dan tidak biasa. Seperti zikru rahmatika. Zikru rahmati. Dan wadhkur fil kitab. Banyak benar lah. Misalnya kita tengok di sini. Mula-mula sekali, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru rabbika ni sebagai tanda, bukti kebesaran Allah, dalil kepada tauhid. Itu adalah ajaran yang benar. Sebab tengok hamba Tuhan yang bernama Zakaria, Nabi. Apa perjuangannya? Apa pegangan akidahnya? Jawabnya tauhid.
Tengok anak dia, Yahya. Apa perjuangan dia? Menegakkan tauhid. Apa akidahnya? Tauhid. Dia menentang apa? Syirik. Itulah bukti. Bukti sejarah orang panggil. Bukti ni bukti afaqi. Dalil-dalil afaqi. Dalil-dalil anfusi. Dalil-dalil tarikhi. Ini dalil-dalil tarikhi. Berupa sejarah yang membuktikan tauhid itu benar. Apa buktinya? Tengok tokoh-tokoh besar ni, orang-orang hebat ni, nabi-nabi, semua pegang dengan akidah tauhid. Semuanya berakidah tauhid, menentang syirik. Jadi macam mana kita nak pilih syirik? Kita ikut siapa? Yang mengajar syirik ni syaitan yang mengajar syirik, ataupun orang-orang yang terpesong. Itu. Adapun nabi-nabi tidak. Cuba tengok cara dia kemukakan. Bukan mengenangkan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Kalau kita tengok terjemahan begitu saja, tak akan faham apa maksudnya. Sebab itu kita kena faham apa maksud kata kunci ini. Dia nak kemukakan sebagai bukti. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah, iaitu tanda kebenaran tauhid, iaitu nabi-nabinya yang terdiri daripada keturunan Bani Israel. Sebab apa? Orang-orang yang mengikut ajaran sama ada Yahudi atau Nasrani ni asalnya pengikut Bani Israel. Ni semua ni orang-orang besar Bani Israel. Nabi-nabi lah nombor satu sekali. Dia memperjuangkan apa? Dia pegang macam mana? Apa pegangan dia? Itu maksudnya ya. Sama juga wadhkur fil kitab, sebutlah kamu dalam kitab ini, atau ingatlah kamu dalam kitab. Itu maksud bukan suruh ingat apa. Nak cerita ini salah satu buktinya bahawa ajaran tauhid itu benar. Tengok dalam Quran ini, tengok dalam kitab mana-mana pun, semuanya menerima ajaran tauhid, berpegang dengan ajaran tauhid. Ayat 16, wadhkur fil kitab Maryam idh tabadat min ahliha makana syarqiyya. Ayat 16. Jadi semua ni kan, kalau kita tengok wadhkur fil kitab ni, semua nak membuktikan kebenaran tauhid. Bukti dalam bentuk dalil-dalil sejarah. Cuba bacalah sejarah Maryam. Tanyalah Maryam, ibu kepada Nabi Isa tu, dia pegang macam mana? Apa akidah dia? Akidahnya tauhid. Begitulah seterusnya. Ayat 41, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dia ni seorang yang sangat benar dan seorang nabi. Jadi seorang nabi pegangannya tauhid. Tiba-tiba kita nak kata tauhid itu salah. Tiba-tiba kita nak menentang pula. Tiba-tiba kita nak menzalimi orang-orang yang menerima akidah macam tu. Ini apa caranya? Kata sayang kepada Nabi Ibrahim. Kata bangga sangat anak cucu Nabi Ibrahim. Tiba-tiba perjuangan Nabi Ibrahim tu ditentang. Gitulah maknanya. Sebab orang lain, Nabi SAW yang dimusuhi mereka tu bawa ajaran Ibrahim lah. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Semua ni sama. Tengoklah ayat-ayat tu, tengok maksudnya itu. Kena faham apa maksudnya. Allah SWT kemukakan ini sebagai bukti kebenaran ajaran tauhid dan tidak benarnya ajaran syirik. Dan ini merupakan dalil tarikhi. Tak kira daripada jalur Bani Ismail ke Bani Israel ke, semua pegang dengan akidah tauhid. Jadi kamu kata ikut Nabi Musa, tiba-tiba kamu syirik. Itu Musa Samiri yang syirik tu, sepupu dia yang ajak Bani Israel menyembah anak lembu. Itu syirik. Adapun Nabi Musa tidak. Kenapa kamu tak ikut Nabi Musa dengan betul? Dan bila orang yang ikut Nabi Musa, kamu tentang pula. Maknanya penyelewengan tu teruk tu. Kalau kita kata sesak, kita orang Kelantan ni kan sesak barak tu. Bukan sesak sikit-sikit. Sesak barak dah lah jadinya. Sama juga wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. Ayat 56, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Makna sebelum ada lagi ni keturunan Bani Israel ke Bani Ismail, sebelum Idris dulu lagi pun bawa tauhid juga. Tu nak ceritanya. Jadi makna agama tauhid ni agama mula-mula sekali. Nabi Adam bawa tauhid. Jadi apa yang masalahnya yang pelik sangat tu? Tetapi terbukti dalam dunia ni hanya umat Islam sahaja yang selamat, yang berpegang dengan akidah tauhid sampai kepada hari ini. Kalau nak selamat,
Dengan sebab itulah kita kata tak ada jalan lain kecuali kena ikut Islam. Orang yang ikut jalan lain semua terpesa. Sebab apa? Perkara nombor satu dia tak boleh jaga. Ajaran Nabi-Nabi semuanya inilah yang nombor satu, tauhid. Itu pun tidak terjaga. Macam mana dengan yang lain-lain? Sekali tidak terjaga. Kalau nak selamat maknanya kena ikut Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad ni lah yang bawa yang betul. Bagi saya lah, kalau kita tengok Nabi Muhammad ni, kubur dia tu ditakdirkan setelah masjid besar-besar jadi macam duduk di tengah. Asalnya tidak pisah, tidak sengaja nak buat kubur Nabi itu dalam masjid. Misalnya kita kata ni masjid kita ni ada, gali dalam masjid untuk nak tanam. Bukan begitu, tak berlaku begitu asalnya. Tapi dulu masjid tu tidaklah luas macam sekarang. Di tepi-tepi masjid tu rumah-rumah Nabi lah. Salah satunya rumah Aisyah. Dan Nabi ni, dia cerita dah, Nabi ni bukan dia saja, Nabi-Nabi mana pun kebumikan di tempat dia mati. Dan dia mati di rumah tu lah. Sebab tu kubur dia tidak di perkuburan ramai-ramai ni. Tapi bila nak besar, dia jadi dalam tu. Bagi saya lah, ini juga bukti seseorangnya Tuhan mencabar manusia. Cuba tengok orang Islam kasih sampai begitu sekali kepada Nabi dia. Kubur Nabi dia tu duduk dalam masjid pun dia tidak sembah. Dia tidak menghadap pada kubur. Kalau orang lain tengoklah, usahakan yang dulu. Hak kemudian ni. Kalau kita pergi dalam Gurdwara ni Kuala Lumpur pun ada kuil orang Sikh. Mana-mana dia mesti ada kubur, replika kubur Guru Nanak tu. Lepas tu adalah satu orang yang duduk kibah-kibah tu nak halal lalat seseolahnya. Tak ada lalat pun halal juga. Seseolahnya nak jaga imam dia lah. Tengok sini. Lepas pergi tu sujud situ. Tu kemudian dulu habis dah semua, tak ada semua. Hindu tu asalnya, kalau kita kaji kitab-kitab agama Hindu, asalnya tauhid juga. Tapi sekarang ni dah jadi agama paling banyak Tuhan. Banyak dah ikut pelik, segala benda yang pelik, yang menarik, yang mengagumkan, itu Tuhan. Boleh sembah selalu. Siapa begitu sekali? Kristian ni 3 je. 3. Ada yang sampai beribu-ribu, beratus-ribu Tuhan. Maknanya tak selamat. Yang selamat, cuba tengok orang Islam. Macam tu, tak pergi sujud. Menghadap kiblat tu. Dan pemerintah-pemerintah pun daripada dulu dia jaga tu dengan rapi. Takut-takut orang ni ada ruang untuk pemujaan kepada kubur tu. Di mana orang-orang lain dah lama dah kubur. Sebab tu lanattakhidanna alaihim masjida dalam surah Al-Kahfi. Bila bertemu tu nak buat masjid atas tempat kubur dia, tempat dia mati. Begitulah caranya orang-orang kafir dulu. Dan sampai sekarang ni pun orang Islam ada juga yang terpengaruh tu, terikut-ikut di sana sini tu. Tetapi itu bukan popular. Orang tetap tahu orang Islam ni berpegang dengan akidah tauhid. Itu yang kira yang menyeleweng sikit-sikit tu. Itu Nabi SAW sudah kata dah, sudah ramalkan dah, nanti akan ada umat dia ni yang macam tu. Kalau orang-orang dulu masuk dalam lubang biawak pun dia akan masuk juga. Dia sudah cerita dah. Tapi itu bukan umum. Yang majoriti di mana-mana tidak gitu. Kalau tempat kita ni hampir kita nak bertemu kubur macam tu susah. Dengar cerita ada di kat Melaka tu, dekat pulau kubur besar. Adalah tu orang pergi nak puja. Tapi itu pun dihalal oleh pihak pemerintah kita. Baguslah. Buat macam-macam ada. Sentiasa ada orang yang nak menghidupkan kubur tu. Nak pergi puja tu. Tapi kalau di mana-mana tempat lain, kita hampir-hampir tak ada kedengaran benda macam tu. Ada tempat kita ni, alhamdulillah lah, kita selamat, selesai dah satu masalah besar. Tapi tengah-tengah tempat lain tu memang jelas. Tempat-tempat yang bukan merupakan tempat orang Islam yang betul-betul terpelihara lah. Adapun di Mekah, Madinah itu memang tak ada lah sekarang ni. Di suatu ketika dahulu ada juga pemujaan kubur tu. Semua mereka yang tersebut di dalamnya adalah pendukung-pendukung ajaran tauhid. Maka itu merupakan bukti kebenarannya. Betul sebab orang yang hebat. Nabi pun ikut macam tu. Itu orang panggil dalil tarikhi. 2. Punca sebenar kesyirikan orang-orang musyrikin Mekah. Ketika menjelaskan tentang sebab-sebab kesyirikan orang-orang musyrikin Mekah,
yang menjadikan min dunillah sebagai Tuhan mereka. Surah ini mendedahkan bahawa Tuhan-Tuhan selain Allah itu pada anggapan mereka kuat, perkasa dan mempunyai iradat untuk mendapat pertolongan dan bantuan daripada mereka lah orang-orang kafir Quraisy menyembahnya. Wattakhadhu min dunillahi aliha. Aliha mana banyak Tuhan. Liyakunu lahum izza. Jadi dia berasa ada kuasa. Macam Allah ni dia bagi kuasa. Ini puncanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti mana makhluk kalau banyak sangat kan dia nak urus, dia tak sempat nak urus. Dia tak ada. Dia bagi-bagilah kerja tu. Jadi Allah ni dia buat begitu. Itu silapnya. Itu silap. Padahal kalau kita kata Allah ni maha kuasa, kuasa dia tu kita tak dapat bayangkan, selesailah masalah. Selesailah masalah. Dia kata macam mana seorang yang boleh buat? Atau ke seluruh dunia ni, setiap orang kelip mata dia tahu dengan kehendak dia, dengan izin dia, setiap yang berlaku apa-apalah semua dalam kawalan dia. Takkan macam tu, takkan. Itu puncanya. Jadi orang nak jadi syirik ni macam-macam. Kafir Quraisy gitu, orang lain pula, lagu lain pula. Hindu misalnya, dia tengok segala benda yang menarik. Allah ni kayaknya istimewa. Allah ni kan lebih, setiap yang lebih. Kalau alim telajak, dia puja juga. Kalau suaranya sedap sangat, merdu sangat, dia puja juga. Sebab itu dia macam jelmaan Tuhan ada. Itu akidah hulul. Akidah hulul, mana Tuhan masuk dalam orang tu. Yang kita puja tu bukan puja dia, tubuh dia. Kita puja yang ajaib dalam dia, yang lebih dalam dia. Dia ke situ pula punca sesat dia. Dia kata kita tak puja dia tu, kita puja suara dia. Kalau suara macam ni luar biasa, cantik dia misalnya, gagah dia kok. Gagah tu sifat Tuhan. Sifat Tuhan tu menjelma dalam dia sedikit. Jadi kita boleh puja. Itu pahaman dia, falsafah dia lah. Falsafah dia, mengarut dia. Jadi macam-macam orang ni jadi syirik ni, macam-macam sebabnya. 3. Di dalam surah Maryam, satu dalil akli dikemukakan dalam bentuk pertanyaan bahawa Tuhan yang telah menjadikan manusia dari tiada kepada ada, adakah tidak berkuasa untuk menjadikan Isa tanpa bapa? Dalam surah Maryam ni dia guna dalil akli juga untuk membatalkan akidah syirik tu. Jadi bagi kita, kerana sifat kuasa Tuhan tu, jadi Tuhan nak tunjuk macam-macam dia boleh buat. Dengan ada ibu bapa, seperti ramai-ramai kita ni lah. Dengan tak ada bapa, tak ada ibu, seperti Nabi Adam, dia boleh buat juga. Jadi kalau dia nak buat ada ibu, tak ada bapa, apa masalah? Zaman dulu orang muskil sangat benda ni timbul. Sekarang ni, apabila kemajuan dalam dunia pertanian dan penternakan, binatang-binatang ni dengan bagi makanan-makanan yang tertentu, binatang tu, ayam tu duduk dalam antara sangkan dia je, tak bertemu jantan dia pun, bertelur juga. Tu manusia boleh buat juga. Ada ibu tak ada bapa. Apa peliknya kalau Allah nak buat? Jadi gini, kalau Allah boleh menjadikan manusia dari tiada kepada ada, boleh kan? Ini sekurang-kurangnya ada juga mak dia tu. Apa yang peliknya? Tuhan Maha Kuasa kan? Itu cara dia nak menolak akidah syirik orang-orang Kristian ini. Dan ayat 67, tidakkah manusia itu fikir bahawa kami jadikannya min qablu walam yaku syai'a, pada ketika itu tak ada apa pun, tak ada apa, daripada tiada langsung kepada ada, boleh. Takkanlah daripada ada dah asas dia tak boleh nak buat. Cuba tengok kita sekarang ni, ayam tu berapa banyak telur, tak ada apa pun. Dulu cerita Abu Nawas boleh lah, cerita Abu Nawas raja masa tu terima lah kan, cerita Abu Nawas raja, cerita dongeng lah, dongeng pun banyak juga perlu juga tahu kan. Zaman dulu boleh lah pakai logik tu. Jadi semua orang-orang tu dia bagi sebiji telur menyelam dalam kolam. Lepas tu dia suruh Abu Nawas terjun dalam tu, buat tubik telur. Siapa dia tak boleh buat keluar telur, dia kena bunuh. Dongeng cerita lah. Abu Nawas tidak macam tu. Abu Nawas ni orang alim. Dia ni hakim, dia ni. Tapi nya kaitkan cerita tu siapa boleh buat buku. Jadi semua buat keluar ada telur. Dia duduk mikir dalam air tu, macam mana dia nak buat. Dia keluar, dia pun kebak, dia kukup.
Dia berkukuk, dia kebas supaya ayam bapa ayam tu lah berkukuk. Dia pun berkukuk. Mana telur? Raja kata. Dia kata tak ada telur. Macam mana tak ada telur? Tak ada telur kalau ni semua ada telur ni. Macam mana nak bertelur kalau tak ada bapak? Kata dia. Jadi saya bapak lah. Lepas dia. Itu bolehlah cerita zaman dulu. Sekarang ni tak boleh. Boleh. Manusia pun boleh buat. Cuba tengok. Berapa banyak. Entah berapa juta dah ayam. Diternak dengan cara macam tu bertelur. Tak ada bapak tu. Jadi Allah Maha Berkuasa. Kalau dia buat Nabi Isa dengan ada ibu saja, apa yang peliknya? Mereka tu itu yang pelik. Bila pelik dah, gila Tuhan ni. Berkait dengan Tuhan. Dah tak ada bapak, yang lain ada bapak semua. Dia tak ada bapak. Maknanya dia tu anak Tuhan. Dia buat kesimpulan begitu. Padahalnya tak patut begitu. Dijelaskan kepada ahli kitab bahawa bermula dari zaman Nabi Ismail sehingga kepada Nabi terakhir Bani Israel, iaitu Nabi Isa alaihissalam, sembahyang adalah suatu ibadat yang difardukan. Kita boleh tahu daripada surah ni, sembahyang ni memang difardukan, bukan kepada kita saja. Umat-umat dulu pun sudah ada. Sekalian Nabi memerintahkan supaya bersalat, tetapi Bani Israel telah mengabaikan ibadat yang terpenting itu. Nabi Ismail yang hidup pada 2000 tahun sebelum Masihi telah menyuruh ahli keluarganya bersalat dan berzakat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Jelas disebutkan di sini. Jadi apa yang tak kenanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni? Apa yang peliknya? Dia bukan buat benda baru. Benda ini sudah lama ada dah. Daripada dulu lagi. Baik dari segi akidahnya dan juga dari segi amalannya. Itulah yang dibawa oleh Muhammad ini. Kenapa kamu marah sangat dengan dia tu? Sebabnya tak serupa dengan apa yang mereka buat. Itu yang sebenarnya. Manusia ni bila tak serupa betul-betul dengan dia, walaupun banyak dah serupa dari sudut lain, dia akan sibuklah. Nabi Isa sendiri dinukilkan berkata bahawa Allah telah berpesan kepadanya supaya menjaga salat dan zakat di sepanjang hayatnya. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Allah pesan kepadaku untuk supaya bersalat dan berzakat selagi aku hidup. Selagi aku hidup, itulah yang aku kena buat. Ini ada di dalam surah ni. Tapi malang sekali kerana selepas itu Bani Israel mengabaikan ibadat yang berkurun-kurun lamanya itu semata-mata kerana mengikut hawa nafsu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Itu dalam ayat surah ni lah juga. Siapa yang buat begini? Bani Israel. Jadi dengan sebab itu mereka tidak layak untuk menjadi pemimpin dunia. Dengan sebab itu Allah SWT ambil mahkota daripada kepala mereka. Tak layak. Banyak sebab tak layak. Ni tak boleh jaga agama. Nak jaga agama ni, sembahyang tu kena jaga. Sembahyang tu kena jaga. Sebab itulah dalam Quran dia sebut antara tanggungjawab pemerintah Islam ialah menegakkan, mendirikan salat. Selalu disebut gitu. Sebab apa? Puak-puak Yahudi apa semua ni tak jaga. Dia sembahyang seminggu sekali. Kalau orang Kristian apa. Seminggu sekali. Tak pergi pun tak apa, tak penting sangat. Lepas tu pergi pula boleh ampun pula. Padri tu boleh ampun pula orang tu. Minta ampun dia ampunkan. Habis selesai dah. Jadi tak payah pergi. Pergi setahun sekali pun tak apa. Gitu caranya. Itulah mengabaikan sembahyang. Yang kelima, berhubung dengan kebinasaan kaum dan umat. Satu perkara lagi tersebut di dalam surah Maryam, bahawa Allah selalu juga membiarkan bangsa-bangsa yang derhaka bermewah-mewah dan berseronok dengan kehidupan yang serba lengkap untuk satu jangka masa. Kemudian dia membinasakan mereka. Ini salah satu sunnatullah. Disebutkan di dalam surah Maryam ini, sering juga Allah buat gini. Kita tengok memang hebat, nampak mewah. Dia sementara. Walaupun kita nampak, lama dah tu. 100 tahun dah tu. Sementara bagi Tuhan. Lepas tu dia binasa. Ada juga yang macam tu. Cara membinasakan bangsa-bangsa seperti itu tersebut 2 kali di dalam surah ini. Pertamanya pada ayat ke-74 dan keduanya pada ayat ke-98. Ayat 74 ni, inilah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya. Yang ke-89 ini,